أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang mana kita sedar ataupun kita tidak sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita peluang, yaitu berada di dalam bulan yang penuh keberkatan. Sedar tak sedar, hari ini dah hari kita puasa yang ke-8, malam yang ke-9, bulan ke-9. Seolah-olah macam kita baru berpuasa, tiba-tiba rasa kejap saja dah sampai 10 yang pertama. Sebenarnya ini adalah peringatan kepada kita bahawa masa itu berlalu dengan tanpa kita sedari. Itu adalah satu tanda bahawa kita dekat dengan kiamat. Kita dekat dengan kiamat. Kita kena ingat macam tu. Dan kita kena ingat bahawa setiap pernafasan kita, setiap apa yang kita gerak, setiap apa yang kita terfikir, itu semua adalah ujian. Dan setiap apa yang kita buat dan kita fikir dan semua apa yang kita lakukanlah, dia akan dihisap di akhirat kelak, insya-Allah. Kalau kita sedar ataupun kita ingat, sekarang kita duduk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bahawasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang tinggi darjat. Bulan Ramadan adalah bulan yang tinggi darjat berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang penuh ataupun tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan. Bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah penghulu kepada segala bulan. Macam hari kita tahu hari Jumaat adalah segala hari. Penghulu segala hari. Maksudnya macam itulah. Bulan Ramadan ini adalah penghulu kepada kepada 11 bulan yang lain. Jadi dalam bulan Ramadan inilah banyak darajatnya ataupun besar martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan. Pada bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menfardukan puasa. Allah Subhanahu wa taala menfardukan puasa ke atas kaum muslimin, ke atas kaum orang Islam ini, dan dijadikan dia adalah satu kewajipan, kefarduan ke atas umat manusia itu sendiri, umat muslim itu. Kenapa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lafaz kutiba itu telah difardukan, telah diwajibkan. Fardu tu wajib lah, kan? Macam kita sembahyang usolli fardu, maksud fardu tu adalah perkara wajib. Kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu siyam, itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat akhir sekali itu la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa itu mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
la'allakum, dan seterusnya kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita daripada kita lahir hingga kita masuk dalam liang lahat, apa yang paling penting adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaya sekalipun, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kejayaanlah bagi kita. Walau kita miskin bagaimanapun, walaupun kita tidak ada apa benda dalam dunia ini, tapi ketakwaan bersama dengan kita, maka kejayaan dah kepada kita. Sebab apa? Firman Allah Subhanahu wa taala kata, inna akramakum, sesungguhnya yang mulia di sisi kamu, inna akramakum indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang bertakwa. Bertakwa ni apa? Selalu kita duk dengar ittaqullah, sampai dia ada satu rukun dalam khutbah, kan? Ittaqullah, selalu duk dengar takwa kepada Allah. Takwa ni apa? Sayyidina Ali kata, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni dalam semua bab lah, kan? Bukan takut kepada manusia, kan? Kita ni kadang-kadang jumpa dengan tok guru, kita takut sebab ilmu dia, takut. Kalau kita hormat lain, takut macam mana tu, wallahu alam lah, kan? Maksudnya kita takut dengan ayah kita macam mana, takut dengan Allah macam mana, kita kena ada beza. Maksud takut dengan Allah, semua kehidupan kita ini kita serah kepada Allah dengan bertawakal, kan? Kemudian kita ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dan kita tinggalkan benda yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bukan kita ikut apa yang Allah suruh, kan? Kemudian apa yang Allah larang pun kita buat juga. Itu bukan ketakwaan, itu kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci-Nya. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab panduan. Kita pun tengah tu dah sembang dengan orang, Al-Quran ni turun bulan bila tak tahu. Bulan Syaban ada yang kata, kan, yang tak pernah lah, yang tidak mendengar, yang tidak pernah ada dalam majlis ilmu, dia tak tahu kadang-kadang Al-Quran ni boleh baca ke. Ada satu tempat itu dia tanya saya, apa Al-Quran ni? Dia storybook ke dia? Buku cerita ke dia tanya? Saya kata Al-Quran ni macam buku cerita, tapi dia bukan buku cerita. Macam tu. Dia hampir katanya, tapi dia amat berbeza. Sebab buku cerita ni kadang-kadang kita baca tak ada apa, baca setakat sonok macam novel ke cerpen ke, gelak baca cerita-cerita, tak lah kali ending dia tipu, kan? Al-Quran ni tidak. Dalam Al-Quran ni dia ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, ayat menceritakan, ayat kisah, menceritakan tauladan kepada kita, macam mana daripada kita tak tahu langsung, dia menceritakan segalanya. Kebaik. Dan dipilih di antaranya malam-malamnya suatu malam yang nama dia adalah malam Lailatul Qadr. Ia adalah lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan ialah kira-kira 83 tahun. Kalau kita nakkan satu kelebihan fadilat dalam bulan Ramadan ni, ada satu malam nama dia Lailatul Qadr, malam Qadr, yang mana dia ini telah dijanjikan ataupun telah dikhabarkan dengan Al-Quran, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan perkiraan dia 83 tahun. Umur kita pun setakat mana aja, kadang-kadang baru lahir je ada masalah, kadang-kadang dah lama dah, dah lama dah hidup tapi tak kenal Al-Quran. Kesian kepada orang yang macam ni. Kemudian dalam bulan Ramadan ini dia tidak pisah ataupun dia tidak terpisah dengan Syah Al-Barakah ataupun Syah Maghfirah, bulan keampunan, bulan keberkatan. Jadi dalam bulan Ramadan ini dia ada banyak kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijanjikan ini nama apa? Dijanjikan ini nama dia apa tu? Peluang. Atau dijanjikan ini ada satu benda peluang.
Contoh macam seseorang tu dia baru habis belajar, dijanjikan satu benda. Maksudnya dia diberi satu peluang, kan? Dia beri satu peluang. Biasanya kalau lepas mengaji nak kerjalah, peluang pekerjaan. Itu biasa kita duk cakap, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita berada di dalam bulan Ramadan ni atas dasar apa? Atas dasar nak bagi hadiah kepada kita orang Islam yang mana sedar, yang mana sedar bahawa bulan Ramadan ini sangat banyak, sangat banyak benda dia. Perkara wajib digandakan, perkara sunat disamakan dengan wajib. Tak kebanyak tu, cuma mau dengan tak mau saja. Kemudian dalam bulan Ramadan ni ada lagi, dah tadi kita sebut tadi, bulan puasa. Puasa, kan? Puasa ni untuk apa? Untuk orang kah? Untuk kawan kita kah? Puasa ni untuk diri sendiri. Puasa ni sebenarnya mendidik diri sendiri. Puasa ni mendidik nafsu kita. Kalau segi inilah batiniah dan nafsu. Sebab dengan puasa ni dia melemahkan segalanya, melemahkan fizikal, kan? Kemudian dengan puasa ni juga apa? Perut kita akan kosong. Kebanyakan nafsu ni main daripada perut. Mangkit-mangkit pagi fikir nak makan dah, kan? Nak penuh perut dah. Nafsu je, nafsu dan perut. Nafsu dan perut ni yang menyebabkan manusia ni berpenyakit. Betul tak? Makan, kalau kita di Penang ni biasa nasi kandang. Makan nasi kandang, biasa perut dia akan macam kandang lah. Dah makan nasi kandang, lepas tu penyakit datang. Apabila kita puasa, sebenarnya sebulan ni saja, kalau kita hari tu ada kelas di masjid, dia cerita tentang macam mana kita nak jaga perut, kan? Ada sana tiap-tiap hari Rabu lah, kalau siapa berpeluang pergi sana tiap hari Rabu minggu 3 dengan Dr. Zaki. Dia cerita tentang macam mana kita nak jaga kesihatan, dan macam mana kita nak kaitkan kesihatan itu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia cerita antaranya yang saya dapat, dia kata dengan perut ni lah macam-macam penyakit kita dapat, kan? Dengan perut ni macam-macam penyakit kita dapat. Cara dia, pagi-pagi kita makan benda yang tidak berlemak lah. Contohnya kurma, kan? Dalam WhatsApp ni banyaklah kurma dengan kurma berbeza, kan? Yang tu masing-masing faham lah, insya-Allah, kan? Kita makan benda yang apa? Benda yang banyak sayur, kan? Supaya dia bagi perut kita tu dia jadi stabil elok. Satu lagi perkara yang saya nak masuk, nak bincang bersama adalah tentang apabila kita bercakap dengan bulan Ramadan, kita tak pisah diri kita ni dengan adab. Dengan adab. Apabila kita bercakap dengan Ramadan dan kehidupan kita manusia ni dia tidak lepas daripada adab. Adab. Kalau seseorang itu tidak beradab, kebanyakan manusia tidak menerima dia. Kalau seseorang itu beradab, maka adab itu diterima dan orang sekeliling masyarakatnya dia akan menerima, kan? Contohnya kalau dia tu cara orang kita orang Melayu ni, depan orang kalau jumpa bersalaman elok, bagi salam. Dengan orang yang tidak beradab, jalan macam tu saja, ataupun cara salam yang tidak terima tak terima. Jadi kita rasa bahawa orang yang tidak beradab ni macam kita sendiri tak dapat nak menerima. Betul tak? Jadi apabila Ramadan ni datang bawa Al-Quran, jadi kita kena beradab dengan Al-Quran. Okey, baik. Di antara adab-adabnya yang terpenting, iaitu adab kita sebagai orang yang berada di madrasah Ramadan yang diberi peluang dengan Al-Quran. Kita hendaklah pertama sekali kita harus mengikhlaskan diri kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembacaan kita. Di samping mendekatkan diri kepadanya, yakni kepada Allah, dan mengharapkan pahala dari pembacaan itu.
Kita dah baca, kita baca, kita tadabbur, dan kita mengharap apa yang kita buat baik itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kebaikan kepada kita, kan? Kemudian maksudnya dalam adab itu dia ada dua. Satu lahiriah. Lahiriah ni kita lah, macam biasa ni kita kena berwuduk, kita kena berwuduk, kemudian kita kena baca Al-Quran itu dalam keadaan yang tidak ada hadas. Maksudnya kita berwuduk lah, berwuduk, selepas itu kita baca Quran. Walaupun datangnya hadas, kita kena pergi ambil air sembahyang bagi suci daripada hadas. Kemudian dari segi batinnya, kita baca Quran, kan? Kita baca Quran dan kita ingat bahawa kita baca Quran. Sebab ada di kalangan orang yang membaca Al-Quran, apabila mulut dia sebut Al-Quran tetapi kepala dia ke lain, maksudnya dia tidak menjiwai pembacaan dia. Jadi ini satu golongan ataupun satu yang tak baik lah. Kita kena baca Al-Quran dan kita hayati ayat-ayat Al-Quran itu. Tambah-tambah kita di dalam bulan Ramadan. Cara kesimpulannya, apabila kita berpuasa, kita mestilah ada adab berpuasa. Yang pertamanya, kita mestilah membiasakan diri kita ataupun mendekatkan diri kita dengan ketakwaan. Ketakwaan maksudnya kita laksanakan perintah Allah semaksima yang mungkin. Selagi kita mampu, selagi kudrat yang kita ada, kita laksanakan. Yang mana wajib semestinya kita buat, kemudian kita tambah dengan wajib, kita tambahkan dengan sunat, kita tambahkan dengan sunat. Yang kedua, kita jauhkan diri kita. Tadi kita biasa dan kita dekatkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, kita jauhkan diri kita daripada segala perkara yang syubhah. Syubhah, apatah lagi kalau perkara yang haram. Contohnya perkara syubhah yang kita tahu sekarang ni, ada yang mengatakan syubhah tapi dia ke arah yang haram, kan? Contohnya rokok, kan? Walaupun bulan puasa tapi dia tak boleh juga nak makan. Dia duduk siang dia puasa, malam dia duduk siang. Tu kira baguslah tu. Malam saja tapi sepatutnya tak baguslah, kan? Benda ni tak baguslah. Kita kena beradab dengan puasa dan bulan Ramadan. Seterusnya kita kena perbanyakkan lagi sedekah. Sedekah, amal jariah, kepada diri kita. Kita buat benda tu untuk diri kita. Kita buat satu benda yang orang tak tahu untuk diri kita, dan kita buat untuk orang lain. Walaupun orang tu tahu, tak apa, dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan ni kita kena banyak buat khairat, kebaikan. Yang satu lagi, apabila adab berpuasa, kita kena makan sahur. Tadi saya kata sayur, ini sahur pula. Sahur, sahur. Dan kita disunatkan untuk kita mengakhirkan sahur kita. Tapi kena ingat, kalau nak akhir tu jangan sampai terlajak ke waktu subuh. Kalau subuh tu dia batal lah puasa kita hari tu. Niat dia malam hari tu kena baik. Sebab apa? Sebab di masa sahur itu dia banyak dengan keberkatan. Kemudian apabila kita berada dalam bulan Ramadan lagi, kita banyak bacakan Al-Quran. Apabila kita nak baca Al-Quran, kita mesti ada adab-adab dia, macam yang saya sebutkan tadi. Antaranya, pertama sekali kita kena berwuduk. Kita kena berwuduk lah. Kita kena ambil sembahyang. Kita ambil sembahyang. Kemudian kita baca dalam keadaan yang suci. Suci daripada hadas. Kita sucilah. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu dia mulia. Dia hanya untuk orang yang mulia. Al-Quran itu mulia dan hanya untuk orang yang mulia. Kita nak diri kita mulia, kita pergi ambil ayat sembahyang lah. Ambil ayat sembahyang itu satu ibadah. Kita baca Al-Quran itu satu ibadah. Dua ibadah. Kemudian kita baca Al-Quran dalam keadaan tartil, dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran tu maksudnya tidak terlalu laju, tidak terlalu laju hingga hilang segala makhraj dan sifat dia. Ini salah satu
komponen menunjukkan kita kalau kita langgar benda tu, kita tak beradab lah. Kita tak beradab dengan Al-Quran. Kemudian apabila kita baca Al-Quran itu, kita kena timbulkan. Kalau kita tak khusyuk, kita cari khusyuk. Kita timbulkan, kita cipta sendiri, kan? Maksudnya kita rasa sungguh-sungguh dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Kemudian kita tadabbur. Kalau tak tahu secara tafsili pun, tak tahu secara tafsiran ayat-ayat itu, tahu secara makna dia pun, cukup untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa zuk membaca ayat Al-Quran itu, kita menghayati ayat Al-Quran itu, kan? Dan kalau ada, kita hendaklah, kalau ada kemampuan, kita hendaklah perelokkan suara kita membaca Al-Quran, kan? Kalau kita suara sedap ke, ataupun suara kita yang kita rasa kalau kita masuk karaoke kita boleh duduk nombor 1, kita baca Al-Quran ni lebih-lebih lagi lah. Tapi jangan sama antara lagu Al-Quran dengan lagu yang lara yang lain. Kita Al-Quran itu dia ada tajwid dia sendiri semua, jadi kita kena jaga semua tu. Jadi ada 6 perkara yang saya sebut tadi, 6 adab ketika kita membaca Al-Quran, dan 4 adab apabila kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah perkara biasa, saya cuma untuk ingatkan diri saya dan perempuan semua, kan, supaya apabila semua ini kita buat jadi rutin kehidupan kita, tambah-tambah dalam bulan Ramadan kita perbaiki dan lagi. Saya rasa setakat tu kot. Moga-moga dengan peringatan ini memberi manfaat pada tuan-tuan, lebih-lebih lagi untuk diri saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang saya bagi tahu ini, dan untuk kita sama-sama manfaatkan insya-Allah. Wallahu a'lam.